Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhann wa in hum illa yakhrusun inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, yudilluka an sabilillah, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. In yattabi'una illa zanna, tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui akan siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat sebelum ni menyatakan agama Allah ini benar, sidqan wa adla, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni hukum, peraturan, sunnah Tuhanmu ini benar dan adil. Benar daripada awal hingga akhirnya, benar dalam semua juzuk-juzuknya, yang kecilnya yang besarnya, yang kecil yang besar, benar dan adil kena pada tempatnya. Dan keadilan ini, hukum Allah ini tidak boleh ditukar dengan yang lain, kerana jika ditukar bukan hanya ranting tetapi struktur seluruhnya akan tertukar, sebab dia bergantung juzuk-juzuknya kepada yang lain. Kita mengambil sistem Islam, kita katakanlah sistem Islam hanya satu juzuk kecil daripadanya, kita tidak akan merasakan keadilannya sebab juzuk lainnya tidak Islam. Islam ini keseluruhannya. Kita ambil Islam lah, kita katakanlah kita ambil Islam dalam perkara hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, harta. Kita katakanlah kita tolak riba dan kita ambil satu juzuk daripadanya Islam. Juzuk riba saja kita tolak, tetapi yang lain-lain kita masih tidak tolak, artinya kita tidak lengkap, tidak keseluruhannya. Dengan sebab itu kita akan jadi mangsa, kita akan mengatakan Islam sebagai tidak adil. Ataupun kita kata beginilah, kita katanya kita memandang Islam meletakkan hukum pusaka. Hukum pusaka anak laki-laki dan anak perempuan tidak sama. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Laki-laki samalah dengan satu bahagian laki-laki ini sama dengan dua bahagian bagi orang perempuan, bagi anak perempuan. Kita kata apa salahnya dia orang perempuan, tiba-tiba dia dapat kurang daripada hak bapak dia, hak ibu dia. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Hati kecil mengatakan tak adil, merasakan begitu. Dan seorang bapa pun tidak berminat sebenarnya untuk membagi begitu rupa, untuk membezakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Ibu bapa tidak suka begitu, mahu sama. Anak dia tidak ada beza sama ada laki-laki atau perempuan. Mengapa Quran datang begitu? Lizzakari mislu hazzil unsayain. Carilah untuk nak tampal bahawa ni senyap-senyap rasakan tak suka pesaka macam ni. Marilah wasiatnya, marilah macam-macam laginya ni untuk tampal di sini. Apakah ini manusia rasa puas hati? Tidak. Jalan penyelesaiannya ialah ambillah Islam keseluruhannya. Keseluruhan Islam daripada akidahnya, daripada syariatnya, daripada akhlaknya, semua sekali Islam. Sebab perkara harta ni, perkara pusaka ni hanya satu juzuk kecil daripada keseluruhan struktur Islam yang disifatnya sebagai tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sidqan telah sempurna dengan benar dan adil, maknanya telah sempurna daripada awal hingga akhirnya.
Kalaulah kita mengambil satu bahagian saja, benar Islam sebahagiannya saja, tetapi oleh kerana juzuk yang lain, ini yang tidak adilnya. Sebab kita tinggal pada juzuk yang lain, maka menyebabkan kita akan melihat bahawa ini pencang ni. Ini di sini ada sedikit kelemahan ini pada pembahagian harta pusaka. Tambah pula jika pemikiran kita telah diresap oleh pemikiran barat, tulisan-tulisan orientalis, maka kita mudah merasakan tak luka disebabkan hukum faraid ini, luka yang tak sembuh. Luka tak sembuh, kita merasakan salah pembahagian seumpama ini. Mahu sama anak lelaki atau perempuan, ataupun anak perempuan lebih banyak sebab dia lemah daripada anak lelaki. Anak lelaki tenaganya banyak, dia boleh bekerja. Anak perempuan tidak, dia bergantung kepada orang lain untuk keselamatannya. Jadi ini perkara-perkara yang mesti disedari, bahawa kelemahan itu kelemahan pada pengambilan undang-undang itu sendiri, peraturan itu sendiri. Kita pisah-pisahkan antara satu dengan lain. Kita kembali kepada juzuk-juzuk yang kecil, struktur besarnya diabaikan. Ayat yang seterusnya ini menyatakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ajaran yang ada ini, ajaran mana yang lebih mendapat perhatian, yang mudah laku sebenarnya bila nak dijual, nak dipasar? Ajaran mana? Ajaran Islam yang lengkap, yang syumul, yang tamat kalimat rabbika sirqan wa adla, ataupun jalan-jalan lain? Manusia hidup dalam dunia ni macamlah orang nak beli barang, dia nak beli kain, masuk dalam pasar. Masuk dalam pasar penuh dengan kain, dia mabuk. Dia mabuk, semuanya comel semua, tak boleh letak ke badan dia, semuanya sesuai belaka ni. Nak beli semua kain. Oh, kalau begitu nak buat apa nak beli semua kain? Berapa lama berada di pasar, di kedai? 1 jam tak boleh beli lagi, pasal semuanya cantik. Manusia ini apa ni? Mabuk kain, mabuk warna. Jadi akhir-akhirnya pilih hak mana hak cantik. Sebenarnya hak cantik tu tak cantik. Balik ke rumah beli hak lain, tak molek, tak boleh. Memang pun semua ciptaan manusia ini, undang-undang ciptaan manusia ini, dia cantik hanya satu sudut tu saja. Tapi sudut yang lainnya tidak. Yang lebih sempurnanya, tamat kalimat rabbika sirqan wa adla, hanya Allah Subhanahu wa taala, peraturan Allah. Sebab dia as-sami'ul alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Maka dia tahu manusia ini kelemahannya di mana patut diperkuatkan, di mana patut ditambahkan sesuai dengan kedudukannya dalam dunia ini. Kemudiannya manusia berada di sini, sejauh mana dorongannya untuk kembali kepada tamat kalimat rabbika sirqan wa adla, di mana berapa dorongannya, kuatkah dorongan ataupun di pilihan ini akhir sekali, pilihan pertama, kedua tidak dia. Kebanyakan ayat ini menyatakan wa in tuti', jika engkau mengikuti, taat, jika engkau menurut aksara, kebanyakan, man fil ardi, orang yang ada di muka bumi ini. Di muka bumi, kalau kamu turut mereka, yudillu ka'an sabilillah, mereka sesat kamu, membawa sesat kamu daripada jalan Allah. Mengapa? Yang ditawar ini bukan Islam. Teori daripada barat, berbagai-bagai teori dikemukakan. Teori ini boleh berubah, pagi petang boleh berubah. Kemana akan perginya kamu? Yudillu ka'an sabilillah, kamu sesat daripada jalan Allah. Kamu tak bertemu, kamu jumpanya ni satu baik ni pada satu segi ni saja, tapi bila bawa balik ke rumah, barang ni tak baik sebenarnya. Mesin basuh dia boleh bawa balik ke rumah, mesin air boleh bawa balik ke rumah, lepas tu barang alat kaki tak ada, yang tu tak ada, yang ni tak ada, mudah rosak dan sebagainya. Dia cakap dulu lain. Bila kita guna barang ni banyak kelemahannya. Yudillu ka'an sabilillah, mereka menyesat kamu daripada jalan Allah. Jadi kalau begitunya, mengapa manusia masih memilih? Sebab dia bagaikan orang yang masuk kedai yang penuh dengan berbagai-bagai jenis jenama pakaian yang jenis cantik-cantik, tapi hak sebenar sekalinya barang lain. Barang yang patut dibelinya barang yang kokoh, barang yang kuat. Warna ni bila balik ke rumah jemur sekali kena panas, habis warna ni, habis. Pilihlah barang yang asli, bukan tiruan. Bukan barang cantik tu barang murah, barang warna berkilat, tidak. Tetapi barang ada kriteria khas bagi barang-barang yang asli ini, iaitulah lengkap daripada awal hingga akhirnya dia buat peraturan. Tidak luntur daripada awal hingga akhirnya. Mahal kau murah tak kira. Yudillu, barang ni tak mahal barang Allah. Yudillu ka'an sabilillah. Ayat ni juga menyatakan kepada kita dalam perkara agama ini bukan majoriti.
Aksara man fil ardi, kebanyakan mereka yang ada di bumi. Kebanyakan ni majoriti lah kita sebut sekarang ni. Apakah majoriti ni menentukan kebenaran? Tidak. Malah ayat ni menyatakan sebaliknya. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika anda patuh ikut kebanyakan, paling banyak, aksara ni bukan kebanyakan, paling banyak manusia di bumi, yudilluka an sabilillah, mereka menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Jadi kalau begitu, majoriti di mana? Dalam perkara agama tidak ada majoriti padanya. In yattabi'una illa zanna, sebab mereka itu mengikut hanya sangkaan semata-mata. Mana ada teori ciptaan manusia ini berdasarkan kepada al-yaqin? Tidak ada. Dia agak-agak saja, tak jadi tukar yang lain, tak jadi tukar yang lain. Tapi banyak kali tukar manusia yang rosak. Manusia yang rosak, obat berpuluh-puluh perkara, tiap-tiap hari tukar obat. Rusaklah dia. Rusaklah dia. Jadi ini teori. Allah subhanahu Allah, undang-undang Allah tak boleh tukar. Daripada sejak dia mukallaf sampai akhir hayat, tetap syiarnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam seluruh struktur hidupnya. Wa inhum illa yakhrusun, mereka itu hanyalah dusta semata-mata. Siapakah dusta semata-mata? Kebanyakan orang yang membawa sesuatu yang tidak berdasarkan kepada sabilullah ini, yang sesat daripada jalan Allah. Mereka ini sebenarnya dusta. Mereka hanya bercakap saja. Teori semuanya boleh pandai, teori ekonomi, teori macam-macam pendidikan, teori ini semuanya ini. Pendidikan berasaskan hukum-hukum Allah saja yang benar. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu. Dia tidak kata innallaha a'lamu man yadhillu, tak ada. Kalau innallaha tak ada perasaan ini. Sesungguhnya Tuhan, tak ada perasaan hubungan antara kita dengan Allah. Tapi inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan kamu. Bila Tuhan kamu, maknanya hubungan antara kita dengannya adalah hubungannya sangat erat. Tuhan kamu, barang kamu, rumah kamu, bilik kamu. Dia tidak kata bilik rumah saja, tapi dihubungkan kepada kamu untuk menanamkan pada kita perasaan cinta kepadanya, kasih kepadanya, percaya kepadanya. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi, dia yang lebih mengetahui akan siapa yang sesat dari jalannya. Tuhanmu saja yang tahunya, Tuhanmu. Jadi oleh kerana Tuhanmu, Tuhan ini Tuhan kamu, dia akan tipu kamu ke? Dia akan khianati kamu ke? Dia akan jalan yang tidak benar kepada kamu ke? Maha suci Allah. Allah tidak akan bersifat begitu. Sifatnya Rahman dan Rahim. Apa yang dicakap, yang diberitahu kepada kita, huwa arhamu bi'ibadih, dia lebih rahmat, lebih kasihan kepada hamba-hambanya. Dan nama Allah, antara sifat nama-nama Allah yang husna, yang 99 itu, namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Halim. Semua ni membawa arti kasih sayang, lemah lembut dan kasih sayang, lemah lembut. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi, sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang yang akan sesat daripada jalan Allah. Yadhillu fi'il mudhari', masa sekarang dan masa akan datang. Yadhillu, sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang yang sesat daripada jalannya. Bila Tuhan lebih mengetahui, sifatnya sebagai Rahman dan Rahim, dia tunjuknya jalan, dia berinya hidayat. Jangan lalu jalan ni, bahaya jalan ini, pilih jalan ini, pilih jalan ini. Dan jalan itu sudah ada. Jalannya ialah faraid. Kalau faraid, jalannya ialah kembali kepada jalan Allah. Rugi sebenarnya rugi kita dapat rugi, sebenarnya tidak rugi. Dia merupakan ubat. Mana ada ubat yang manis? Ubat mesti pahit, tetapi akhirnya memberi kepada kita kesihatan, memberi kepada kita kesegaran. Wa may yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia juga Allah lebih mengetahui tentang orang yang bakal mendapat hidayah. Siapa yang orang mendapat petunjuk yang sebenarnya, Tuhan juga lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala, dia lebih tahu dan dia ada kuasa padanya. Dia bukan saja Al-Alim, tetapi juga Al-Qadir. Al-Qadir, dia Al-Alim, Al-Khabir dan Al-Qadir. Dia lebih tahu dan pada masa yang sama dia berkuasa. Orang tahu dan dia berkuasa, dia boleh buat. Orang tahu tak ada kuasa, dia duduk diam, dia cakap saja. Dia cakap sebab dia tahu kuasa tak ada. Dan pengetahuan yang ada padanya pun amat terbatas.
Ditambahkan pula pengetahuan yang terbatas dengan tak ada kuasa. Yang ada kuasanya cakap saja. Jadi oleh kerana itu yang ini tak boleh pakai. Yang boleh pakainya, yang boleh pakai Allah boleh pakai. Mengapa? Kerana nama-nama dia antaranya, itulah dia yang kita sebutnya Al-Ali, Maha mengetahui, Al-Qadir, Maha berkuasa. Tiada siapa pun kuasa yang boleh mengatasi kuasa Allah. Jadi kalau begitu, taatlah kepada tammat kalimat rabbika sidqan wa adla. Patuhlah kepada peraturan Allah yang sudah lengkap, sempurna, kebenaran dan keadilannya. Buanglah mana-mana saja sunnah, peraturan, kebanyakan yang ada di bumi yang boleh membawa kepada kesesatan daripada jalan Allah. Pendek saja ayat, tapi seolah-olahnya bercakap pasal keseluruhan Islam, keseluruhan hidup manusia, daripada akidahnya, daripada tauhidnya, akhlaknya, syariat, semua sekali cakap termasuk dalam ni. Ini sebagai penutup ayat, yang kemudiannya ayat 118 nanti nak bercakap pasal makan pula. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Nak bercakap makan. Lama dah bercakap pasal akidah, pasal tauhid ni, lama dah ni. Jadi oleh kerana itu kita berhenti nak makan lah pula. Manusia ni dia tak boleh duduk tak ada makan. Mana ada jamuan apa? Ada, insya-Allah boleh. Baca Yasin saja tak boleh, tak ada makan. Inilah dia, Tuhan pun dia lebih tahu tentang tabiat hidup manusia ini. Kerana dia mau makan. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Besok nak makan.